Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah masih memberi peluang, kesempatan. Hakikatnya Allah memilih kita untuk sama-sama dapat hadir ke surau ini, menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah, dan kemudiannya Allah bagi peluang lagi untuk sama-sama dapat kita duduk dalam majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada keberkatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adanya manfaat ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari daripada muzakarah dan perbincangan ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah maghrib kita membicarakan tentang fiqh non-muslim, isu-isu yang melibatkan hubungan interaksi kita dengan golongan orang bukan Islam. Malam ni kita nak bincang suatu bab yang baru, iaitu berkaitan dengan arak. Kita sedia maklum, arak dengan orang kafir ataupun non-muslim ini berpisahnya tiada. Jadi kita juga seharusnya kena tahu hukum hakam berkaitan dengan arak ini, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara di luar batasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun atas mata-mata kerana nak meraihkan orang bukan Islam, tapi Islam ada prinsipnya. Islam ada batasnya, ada syariatnya yang perlu kita patuhi. Maka perlulah kita tahu hukum hakam khususnya berkaitan dengan arak ini. Pertamanya, tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum bahawa arak merupakan suatu perkara yang dilarang dalam agama Islam, haram. Dan dalil Allah mengharamkan arak ini, Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas dalam surah Al-Maidah ayat 90. Barangkali kita semua sedia maklum perkara ini,
Kerana perkara ini termasuk perkara pokok dalam Islam, perkara fardu ain yang tidak mesti kita tahu. Siapa yang tak tahu kata arak itu adalah haram, maka belum melepasi lagi ilmu fardu ain dia. Berdosa, dia kena menuntut, dia kena belajar lagi. Sebab perkara ini termasuk dalam perkara ma'ulima minad-din bil-darurah, yang kita sepatutnya kita kena tahu bahawa arak ini termasuk perkara yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak itu, wal maisir, judi, wal ansar, menyembah berhala, wal azlam, merenung nasib, percaya kepada nasib. Semuanya ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rijsun min amali syaitan, adalah suatu perbuatan keji daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh, maka hendaklah dijauhi, la'allakum tuflihun, untuk mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, inilah dalil yang jelas bahawa arak itu termasuk perkara yang dilarang, yang ditegak, yang hukumnya haram dalam agama kita, dalam syariat Islam. Cuma kita nak kena tahu apa yang dikatakan arak itu. Adakah hak yang dalam botol yang bila ditulis arak, bir itu saja yang dikatakan arak? Arak, tuan-tuan sekalian, dikenali sebagai minuman keras. Istilah kita lah hari ini. Keras main ke mana tu tak tahu. Kan? Tapi hari ini orang kata arak minuman keras. Kan? Ataupun minuman yang memabukkan. Ini arak. Bila kita minum, boleh jadi mabuk, boleh menghilangkan kewarasan kita, kewarasan akal kita, maka itulah namanya arak. Kerana ini berdasarkan kepada apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mendefinisikan arak. Kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah arak, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Tak kira lah apa benda nama sekalipun kita bagi, kalau minumnya, makannya boleh menyebabkan kita mabuk, khayal, hilang kewarasan akal, hilang sifat kemanusiaan, maka itu adalah namanya arak. Jadi masuklah semua sekali. Termasuklah air ketum. Kalaulah kita buat tu dengan tujuan minum tu nak bagi kita jadi khayal, jadi high, maka dia termasuk kategori. Tapi kalau air ketum yang betul-betul rebus saja, dengan daun ketum tu saja, dia tak akan mabuk. Tapi
Tapi dia bila campur dengan berapa bahan lagi ni, wallahu a'lam apa bahannya, tu yang boleh jadi mabuk. Jadi termasuk hukum Allah. Sama lah juga, tak kira apa pun. Hari ni orang kata kalau air Coca-Cola tu campur dengan Panadol, makan boleh jadi mabuk. Dan kalau confirm memang jadi mabuk, maka dia juga termasuk dalam hukum Allah. Orang dulu, wallahu a'lam lah, saya tak benar, tapi katanya orang dulu nak bagi jadi mabuk, minum kopi bubur akam pinang. Saya kata betul, wallahu a'lam. Katanya boleh jadi high, mabuk. Sama, kalau tujuannya kita minum itu untuk bagi jadi mabuk, bagi jadi khayal, maka hukumnya adalah hukum haram. Jelas apa yang disebut oleh Nabi SAW inilah yang memberi makna kepada arak itu. Setiap perkara yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Tapi kalau kita tak tahu mabuk, kita tak tahu mabuk, ataupun ada setengah orang dia tak boleh naik kereta, mabuk, itu tak lain. Jangan pula kata kereta tu arak lah nanti. Itu berarak lah. Ataupun dia ada setengah orang ada alergik setengah makanan, dia tak boleh makan, bila makan dia jadi mabuk dan sebagainya, itu lain. Ini memang khusus, siapa pun minum, siapa pun makan, dia akan jadi mabuk. Dan memang dah tahu dah, memang mabuk, dan makan tu pun dengan niat nak supaya jadi mabuk, maka itulah yang dikatakan haram. Sama ada kita buat sendiri ataupun kita beli hadap jual di kedai itu, memang dah dilabelkan sebagai haram. Jadi bila haram, tuan-tuan sekalian, kaedah dia mudahnya. Nabi SAW sebut, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikit pun jadi haram. Sebab tu orang dok kata wine tu tak mabuk kalau minum sikit-sikit. Tapi dia tak kira macam tu. Dia bukan kira bila dah minum mabuk baru kira haram. Tak. Kalau dah minuman itu dikira minuman yang memabukkan, maka sedikit setitik pun kita minum dihukumnya kira haram. Macam juga air kencing lah. Kalau dah dihukum ke air kencing tu najis, kau takat setitik tu nak bau nak busuk apa, tapi tetap hukumnya najis walaupun setitik. Jadi hukumnya begitu. Bahkan dikatakan arak ini umul khaba'is, punca kepada segala kejahatan. Ialah bila kita mabuk, kita dah hilang kewarasan kita sebagai kemanusiaan, kita dah hilang pertimbangan dengan akal yang waras, maka segala kemungkinan, segala maksiat boleh kita lakukan. Sebab tu juga disebut sebagai umul khaba'is, punca kepada segala kejahatan. Dalam istilah yang lain, tuan-tuan sekalian, arak juga dikenali sebagai minuman yang beralkohol. Dan oleh itu ia tidaklah terhad dan terbatas kepada arak yang dihasilkan daripada anggur saja. Cuma ada beberapa bahan yang digunakan pada awal zaman Islam dahulu untuk membuat arak. Antaranya ialah anggur, kurma, madu dan sebagainya. Sebab tu ada hadis Nabi SAW menyebut, al-khamru min hataini syajarataini nakhlatin wal anabah. Arak itu daripada dua jenis pokok, iaitu tamar dan juga anggur. Ini orang dulu lah. Biasanya orang dulu buat araknya daripada ni, dua benda ni. Kurma yang diperamkan, dan juga anggur yang diperamkan dan akhirnya menjadi arak. Namun dalam hadis yang lain, sumber arak diperluaskan kepada juga benda-benda yang lain.
Bagaimana juga Nabi SAW dalam satu riwayat Nabi menyebut inna min hintati khamran wa min sya'irin khamran wa min al-zabibi khamran wa min al-tamri khamran wa min al-asali khamran. Sesungguhnya daripada gandum adanya arak, daripada gandum barley adanya arak, daripada anggur kering kismis itu ada arak, dan daripada tamar ada arak, dan daripada madu ada arak. Jadi macam-macam dah, dipelbagai dah. Zaman sekarang lagilah macam-macam dipelbagaikan untuk menghasilkan penghasilan arak itu. Bahkan perkembangan zaman dan teknologi yang canggih hari ini dalam pembuatan arak, sumber arak yang disebut dalam hadis lagi tidak terbatas kepada perkara-perkara itu sahaja. Hari ini dah macam-macam daripada sumber yang dijadikan arak, tapi hukumnya tetap sama. Kalau ianya boleh menyebabkan memabukkan, maka itulah namanya arak. Bahkan ingatlah apa yang disebut oleh Nabi SAW, la tazhabul layali wal ayyamu hatta tashraba fiha ta'ifatun min ummatil khamra wa yusammunaha bighairi ismiha. Tidak akan berlalu pergi malam dan siang hingga suatu golongan daripada umatku minum arak, dan mereka menamakan arak dengan nama-nama yang lain, seolah-olah nak menghalalkan perbuatan mereka. Bahkan hari ini arak itu cuba nak dipelbagai nama kan. Nama tak tahulah selesai tak selesai isu dulu apa. Satu arak yang nak bagi nama apa, timah lah. Supaya kita pun pelik kan, kenapa dalam bahasa banyak nama pilih nama timah, supaya nak bagi macam dah satu benda yang biasa, supaya yang tidak pelik lagi dalam masyarakat. Dan ingatlah juga Nabi SAW pernah sebut, la yashrabanna an-nasu min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha. Demi sesungguhnya ada dalam kalangan umatku yang minum arak, tetapi mereka menamakan dengan nama yang lain. Jadi ini yang akan berlaku. Jadi hari ini banyaklah nama-nama arak tuan-tuan sekalian. Beer, whisky, brandy, kan? Wine, bahkan hari ini juga kita sebut toddy, tuak. Tuak ni dia ikut tempat. Ada setengah tuak tempat dia panggil nira, nira tu dia panggil tuak. Sebab dia proses macam tu. Nira ni dia satu peringkat kan, yang kita nama lain nira kita nak bagi apa. Dan orang duk ambil nira daripada pokok kelapa, pokok nipah. Dia satu peringkat dia jadi, nak kata jus, bukan jus kan, dia macam air air daripada pokok tu, dia jadi nira. Hak tu kita boleh minum, manis, memang sedap. Tapi sampai satu peringkat kita simpan sikit lagi, dia akan jadi tuak. Kalau belah utara lah, kan? Tuak ni maknanya dia mabuk lah kalau kita minum. Hak tu hukumnya arak, hukum haram. Dan kalau simpan lagi, dia akan jadi cuka. Bila cuka, dia akan jadi halal balik untuk kita. Sebab hilang dah sifat kemabukannya itu. Sebab ilat yang mengharamkannya itu kerana mabuk. Bila hilang kemabukannya itu, maka dia sudah bertukar hukum, maka menjadi halal balik. Dan juga beberapa contoh-contoh istilah yang lain lah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, juga dinamakan bahawa arak ini ialah minuman yang beralkohol. Ini
Ini kadang-kadang orang keliru juga bila sebut alkohol. Bila selalu kita istilahkan arak itu minuman yang beralkohol, maka timbul kesimpulan mengatakan bahawa alkohol itu adalah haram. Tapi perlu kita faham apa itu alkohol. Ya, dalam arak ada kandungan alkohol, tetapi bukan semua alkohol itu adalah arak. Ini kita kena faham. Dalam arak ada kandungan alkohol, tapi bukan semua alkohol itu adalah arak. Maknanya apa? Alkohol yang terhasil melalui proses untuk kita menghasilkan arak, maka itu hukumnya haram dan juga najis. Tetapi alkohol yang terhasil bukan melalui proses untuk kita nak menghasilkan arak, maka alkohol dalam bentuk yang macam ni kena tengok keadaan. Kalau dia tidak memudaratkan pada kita, maka harus kita gunakan dalam kadar yang sedikit, dalam kadar yang dibenarkan, maka hukumnya harus dan halal untuk kita gunakan. Tapi kalau boleh mendatang juga mudarat pada kita, maka hukumnya juga adalah haram. Sebab tu alkohol ni, tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa kategori. Satunya, penghasilan alkohol ini melalui proses penyampaian, penerapan, pemerapan. Macam orang dah buat arak tu lah, buat arak dia kena perak, kena tapai, penyampaian kan, penyulingan tu. Bila berlaku penyulingan tu akan terhasil alkohol, maka alkohol yang terhasil melalui proses itu hukumnya adalah haram. Tetapi ada juga alkohol yang dihasilkan melalui proses makmal, yang banyak diguna dalam bidang-bidang perubatan, campuran bahan-bahan kimia dan sebagainya, terhasil alkohol. Macam kita dulu zaman PKP duk pakai hand sanitizer, itu ada alkohol. Tapi alkohol yang terhasil itu dia bukan melalui proses macam penghasilan arak itu. Kita duduk sapu tangan sebelum bayang, itu hukum semua alkohol haram, najis, pakai tak sah lah bayang itu. Itu juga pergi hospital, banyak kadang-kadang doktor dan sebagainya guna alkohol kan, dalam ubat bius dan sebagainya, dan nak cuci luka dan sebagainya. Jadi alkohol dalam bentuk yang macam tu boleh digunakan, kan? Tak dihukum najis. Dan juga ada alkohol yang terhasil dari proses semula jadi dalam penghasilan makanan kita. Ada kandungan alkohol. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba buat uji kaji. Dalam makanan yang kita duk makan, ada antaranya ada kandungan alkohol. Antaranya dalam tapai. Dalam tapai. Kita makan tapai, ayam tapai tu, ibu bawa masuk makmal, cek tengok. Ada dah alkohol? Ada. Tapi haram tak makan tapai? Haram kalau tak ada lah. Kalau ada tak haram. Kan? Tapi tempat nuri tapai dah sapu dulu. Kan? Walaupun ada fatwa dalam bab alkohol ni, tuan-tuan sudah ada fatwa, tapi dalam bab alkohol yang dalam makanan ni ada sedikit perlu dikaji balik fatwa itu. Sebab dalam fatwa mengatakan, ni fatwa kalau tuan-tuan rujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, dah dibincang lama dah perkara ni. Walaupun dulu kadang-kadang di kalangan kampung, kitab-kitab Jawi itu terus terhukum alkohol haram lah. Tapi bila dibuat bincangan balik, pemunian balik, mengambil pandangan-pandangan pakar untuk menjelaskan,
kepada para ulama. Kadang-kadang ulama pun dia tak berapa jelas dalam bab-bab sains ni, dia tak berapa tahu. Tapi bila diterang oleh orang-orang sains, itu penting juga orang-orang sains untuk beri kefahaman kepada orang-orang agama, para ulama, untuk mereka istinbatkan suatu hukum yang melibatkan ada hubungan dengan sains dan sebagainya. Jadi bila dijelaskan balik bentuk-bentuk jenis alkohol, maka timbul maka keluarlah fatwa yang baru berkaitan dengan alkohol ini, iaitu kesimpulannya setiap arak ada alkohol, tapi bukan semua alkohol itu adalah arak. Kita sebut tadi. Dan alkohol yang diperolehi melalui proses untuk buat arak itu hukumnya adalah haram. Maka itulah yang namanya arak. Itu yang kita panggil minuman yang beralkohol itu. Sedikit pun haram, banyak lebih-lebih lagi haram. Kemudian alkohol yang diproses bukan tujuan untuk arak. Yang kita kata tadi, melalui campuran bahan kimia dan sebagainya, hukumnya tidak najis, tetapi haram diminum dalam bentuk yang asli. Nak pergi minum hand sanitizer, cari mampu jadi haramlah, sebab boleh mendatangkan mudarat. Tapi kita pakai taklah menjadi najis, kerana dia racun. Kemudian makanan dan minuman yang mengandungi alkohol semula jadi, bukan yang dicampur kemudian. Hak campur kemudian tu tengok, kalau campur tu memang daripada arak, hak tu haram. Sebab ada jenis masakan orang barat ni, dia campur wine. Atau pergi lobster, dia bakar lobster tu, dia pocit wine. Atau pergi makan sushi, setengah-setengah kena tengok, setengah-setengah dia kata ada kandungan alkohol dalam sushi. Sebab ialah sushi ni yang mentah tu kan. Kadang-kadang dia masak, buat kek dan sebagainya, ada campur alkohol. Hak ni hukumnya haram. Sebab alkohol tu memang alkohol haram. Ada juga makanan yang diproses menggunakan alkohol, yang dihasilkan bukan melalui penghasilan arak tadi. Sebab antara sifat alkohol ini ialah untuk melarutkan makanan. Ada satu kilang, tuan-tuan sekalian, saya pernah sebut tuan-tuan, satu kilang, dan bila saya cek balik, rupanya kilang ni dekat dengan kampung saya. Dululah tak tahulah kilang ni ada lagi tak ada lagi, sebab lah ni pun ladang tebu pun dah tak ada lah, tebu pun tak ada lah, tebang habis. Tukang bubuh kilang-kilang gula pun dah tak ada, tutup habis lah kan. Di Cuping pun lain. Dulunya di Cuping tu ada satu kilang yang menghasilkan alkohol melalui hampas tebu. Dia ambil hampas tebu daripada kilang gula tu, dia perap dan sebagainya untuk hasilkan alkohol, dan alkohol ini dia supply kepada syarikat-syarikat proses makanan yang memerlukan kandungan alkohol untuk dimasukkan dalam makanan, dalam kandungan proses makanan mereka pada kadar yang dibenarkanlah. Maka boleh. Memang akan ada alkohol dalam makanan kita. Bila makan makanan yang diekstrak, kita buat jus dan sebagainya, akan ada kandungan alkohol. Dalam kicap, dalam budu, dalam cincaluk, ada kandungan alkohol. Sebab tu pelajar-pelajar saya dulu, tuan-tuan sekalian, di luar negara, dia selalu tanya, Ustaz, bolehkah kita makan kicap kat sini ni sebab ada kandungan alkohol? Apa beza kicap sana dengan kicap kat sana dengan kicap kat tempat kita? Kadang-kadang kicap tempat kita lah juga yang dibawa masuk sana. Tapi kat tempat kita tak dilabelkan kadang ada alkohol. Tapi nak jual kena makanan di luar negara ni, kadang-kadang kalau di Kanada, di UK, kan boleh sembarangan kita jual macam tu ya. Kena buat labeling yang betul, kena masuk makmal dulu, cek apa kandungannya. Bila dicek ada alkohol, dia akan
tulis ada kandungan alkohol. Kenapa kicap ni nak dihasilkan? Dia melalui perak kacang soya. Bila perak kacang soya, apa yang berlaku melalui proses pemerapan ni sudah pasti akan ada unsur ataupun kandungan alkohol sikit ataupun banyak. Jadi ada kicap hati tempat kita, pukul tuan ambil masuk cek dalam makmal akan ada kandungan alkohol. Itu tak ada masalah, dia kata boleh makan. Hak yang tak boleh kicap yang dia tuang campur dengan wine sekali tu, itu tak boleh lah. Kan? Sebab itu dikatakan bahawa makanan dan minuman yang mengandungi alkohol semula jadi harus dimakan sekiranya kandungan alkohol itu tidak lebih daripada 0.5%. Ini yang dikeluar dalam majlis fatwa. Tapi perkara ini pernah dibuat kajian yang lebih teliti oleh seorang dalam satu jurnal, kata saya 5-6 tahun yang lepas, oleh seorang saintis UPM dah meninggal pun, yang buat kajian tu, dia membuktikan bahawa kandungan alkohol dalam tapai yang kita duk makan tu lebih daripada had yang dibenarkan, bagaimana yang diputus oleh majlis fatwa ni. Dia buat kajian pada 3 jenis tapai. Satu, dia ambil tapai pulut tradisional, dia panggil tapai tradisional. Apa maksud tapai tradisional? Tapai pulut yang dibungkus dengan daun pisang, ataupun daun-daun macam orang mak-mak di kampung tu buat lah. Itu dia labelkan sebagai tapai tradisional. Yang kedua, dia ambil tapai ubi. Tapai ubi kan, kata belah pantai timur lalulah jumpa belah kita ni, kadang-kadang jarang jumpa. Ubi kayu tu, dia gaul dengan ragi, dia apa ni, dia perak, akhirnya dia akan jadi lembut dan jadi manis. Yang ketiga, tapai moden ataupun dinamakan tapai mardi. Macam mana tapai moden, tapai mardi ni? Tapai yang dibuat tak dibungkus dengan daun pisang, dia buat lah pawai kecil-kecil ni. Hari ni kan kat tempat kita tu lah banyak kenduri kan, pawai kecil-kecil, serupa jugalah kan, makan saja, tapi dia tak sama tengok macam hak bungkus daun pisang lah. Macam kita lah, nasi lemak bungkus daun pisang, nasi lemak bungkus plastik dengan lain, dia punya rasa, dia punya aura dia kan. Dia buat kajian selama 2 hari, diletakkan ragi dan diperam, dan kemudian dites kandungan alkohol yang ada dalam tu. Terbukti bahawa dalam tapai pulut yang dibungkus dengan daun pisang itu ada kandungan alkohol 5.2%. Dalam tapai ubi rendah sikit, 3.3%. Dalam tapai, kita kata tapai moden, tapai mardi tu yang dalam tapawai kecil-kecil tu, 1.9%. So kalau nak comply dengan apa yang diputus oleh Jabatan Kuasa Fatwa, memang haramlah makan tapai. Kan? Memang tak boleh makan. Tapi hari ini terbuktilah kita makan tapai itu tidak memabukkan. Kan? Dan gitu kita kata, maknanya walaupun ada kandungan alkohol dalam makanan, tapi kalau kandungan alkohol itu terjadi secara semula jadi, kan, melalui proses penghasilan makanan itu, maka dia hukumnya adalah harus, lagi mana dia tidak memabukkan. Kan? Sebab itu kadang-kadang, yelah saya pun tak berapa setuju ada istilah hari ini, tak tahulah sejauh mana dikatakan di negara Arab, dikatakan Arab apa ni, Arab halal, kan? Dan dia bukan
menggunakan nama istilah arak tu pun dah tak tepat. Dan kan air tu ialah air jus, macam kita apa barbican apa tu kan. Air jus buah-buahan juga ada gas sikit, memanglah ada kandungan alkohol sikit, tapi dia bukan daripada kategori minuman yang dikeluarkan oleh syarikat arak dan sebagainya. Tidaklah menjadi suatu yang diharamkan. Pada saya nama kita menggunakan istilah arak halal itu tidak wajarlah. Tetapi ada juga hari ini minuman yang dikeluarkan oleh syarikat arak. Saya ingatlah apa nama dia. Kasbet dia keluar apa, Jolly Shandy ke? Dia kata kandungan alkohol tak melebihi daripada 1%. Tapi dikeluar oleh syarikat arak. Hak ni ulama menghukumkan haram. Sebab tu kena hati-hati juga. Kadang-kadang dia jual harga lebih kurang macam harga air Coca-Cola juga. Tapi dikeluar oleh syarikat arak. Ini lain, dia tak sama. Hatta kata para ulama, kalau syarikat arak tu keluar yang mineral sekalipun hukumnya haram. Bukan haram sebab kita minum yang mineral tu, tapi haram kita seolah-olah support syarikat arak itu. Logo arak, hatta kita pakai baju yang ada logo arak pun haram. Baru ni saya 2 hari 3 hari lepas ada seorang pelajar pakai baju JC lambang kasbut, lampu je masuk surau, dia tak ada rasa bersalah apa. Kita kata cantik baju awak. Dia ni ustaz, lama dah saya beli. Dia tak tahu. Allahu Akbar. Jadi dari sudut itu tuan sekalian, maksudnya bukan semua yang kita katakan alkohol itu adalah haram. Bukan semua. Jadi termasuk juga alkohol dalam minyak wangi. Sebab tu alkohol dalam minyak wangi bukan kategori alkohol yang haram, bukan arak yang dicampurkan dalam minyak wangi. Sebab itu alkohol yang terhasil melalui proses menjadi. Bila ekstrak, bila kita berlaku buat ekstrak, nak buat minyak wangi, kita ekstrak daripada pokok ke, daripada bunga ke, memang akan terhasil alkohol. So tidak ada masalah kandungan alkohol dalam minyak wangi. Atau dalam perempuan duk guna apa tu, esen vanila, dia buat kayak itu, kandungan alkohol yang tinggi. Jadi alkohol dalam bentuk yang macam tu bukanlah yang dihukumkan sebagai hukum haram. Jadi jelas untuk kita ambil faham bahawa dalam bab masalah alkohol ini bukanlah yang dikatakan semua alkohol itu adalah haram, tetapi alkohol yang terhasil melalui proses kita nak menghasilkan arak, ataupun dengan istilah yang lain, arak itulah minuman yang memabukkan itulah, maka itulah yang dihukumkan sebagai haram. Jadi itu yang kita kena ambil faham. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, adakah arak ini dikira najis? Arak adalah najis mengikut kebanyakan para fuqaha. Ini kerana arak dikira sebagai rijsun, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat pengharaman arak itu, rijsun min amali syaitan, itu perkara yang keji, najis. Maka atas asas itulah kebanyakan di kalangan para ulama menghukumkan arak ini sebagai najis. Tetapi najis arak itu tidaklah najis yang seumpama macam kita bincang najis babi dan juga najis anjing itu. Dia hanya najis mutawassithah, maknanya najis pertengahan, kita sekadar basuh begitu sajalah.
Kalau gelas yang pernah dituang arak, sebelum kita nak guna balik gelas tu, kita basuh dulu, hilangkan, maka boleh guna gelas tu, tak ada masalah. Sebab najis mutawassit. Sebab itu ada juga pandangan di kalangan para ulama yang tidak menghukumkan arak ini sebagai najis. Ada dua pandangan. Jumhur, kebanyakan di kalangan para ulama, termasuklah ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, menghukumkan najis kerana berpegang kepada dalil Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang pengharaman arak, dan akhirnya Allah sebut rijsun min amali syaitan. Maka atas asas itu mereka menghukumkan arak itu najis. Tetapi ada beberapa pandangan di kalangan para ulama, termasuklah antaranya pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama kontemporari, Imam Muzani, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i juga, tapi dia juga pada pandangan dia arak ini tidak najis. Kenapa? Hujah mereka mengatakan bahawa arak ini tidak najis. Kata mereka, memanglah dalam Al-Quran Allah sebut perkataan rijsun, najis. Tetapi najis di situ bukan bermaksud kepada najis arak itu, tapi lebih kepada najis perbuatan minum arak, dosa minum arak itu, kejinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama juga macam Allah sebut tentang orang musyrikin, innamal musyrikuna najasun. Pernah kita bincang dulu kan, sesungguhnya Allah kata orang-orang musyrikin ini najis, tapi najisnya itu bukan tubuh mereka. Kalau gitu kita salam dengan orang bukan Islam, lepas tu kena pergi basuh tangan. Yang dimaksudkan najis orang musyrik ini ialah kepada kesyirikan mereka itu, kerana mereka menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, itu yang dianggap sebagai najis, maknanya perbuatan mereka itu. Jadi kata mereka, bukti yang menunjukkan bahawa mereka mengisytihadkan bahawa arak ini tidak najis apabila turunnya wahyu tentang pengharaman arak. Arak ni asalnya dulu tak diharamkan di peringkat awal, bahkan menjadi makan minuman kebiasaan di kalangan masyarakat orang Arab. Bahkan di setiap rumah ada arak. Dia ada peringkat-peringkat pengharaman arak kan. Mula Allah turunkan, kalaulah minum arak, jangan hampiri tempat solat, jangan dekat nak solat jangan minum arak. Kemudian turun pula ayat bahawa arak ni mudaratnya lebih banyak daripada kebaikannya. Sebab dulu antaranya arak ini diminum kerana nak sejukkan badan. Sebab tu ada juga hari ni, ada juga student saya bertanya, boleh tak Ustaz, bila kita duduk di negara barat nanti bila musim sejuk, kita pun minum arak juga, sebab kerana nak bagi sejukkan badan. Orang barat ni minum arak bukan semata-mata nak mabuk je, tapi kerana nak sejukkan badan. Dia pandai kilas dia tu juga. Kan? Teringin tubuh. Kan? Jadi tak boleh. Ini Allah dah sebut secara jelas. Nabi dah sebut mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya barulah Allah turun tentang ayat pengharaman arak. Tetapi selepas turunnya ayat pengharaman arak itu, Nabi SAW suruh buang segala arak yang ada di rumah, dan para sahabat pun buang semua. Taklah yang kata nantilah bagi habis stok yang ada di rumah dulu, rugilah nak buang ni. Tak, bila turunnya ayat tentang pengharaman arak, terus pakat balik buang semua. Tapi Nabi hanya suruh buang. Tak pula dalam itu ada arahan yang Nabi suruh basuh bekas-bekas yang ada kandungan arak. Kalaulah kata mereka najis, sudah pasti ada arahan yang jelas daripada Nabi
basuhlah, buanglah sekali dengan bekas-bekas yang diisi arak, dan basuhlah bekas-bekas yang pernah diisi arak. Yang diarak hanya buang arak itu saja. Jadi menunjukkan kata mereka bahawa tidaklah bahawa arak itu haram, tidaklah arak itu najis, cuma yang dilarangnya hanya untuk meminum arak itu. Ini antara hujah di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa arak itu tidak najis. Prinsipnya semua yang najis adalah haram, tetapi bukan semua yang haram adalah najis. Kata mereka arak adalah haram, tetapi tidak semestinya ianya najis. Jadi ada dua pandangan. Tapi tak apalah, tak ada keperluan pun pada kita untuk nak ambil arak dan sebagainya. Jadi terpulanglah kita nak pegang pada pandangan yang mana, tapi pandangan jumhur tetap mengatakan bahawa arak itu termasuk dalam kategori najis. Bahkan cuma najis itu najis mutawassithah. Kalaulah kita kena pakaian kita, kena bersihlah terlebih dahulu pakaian kita sebelum kita bawa pakaian itu untuk solat dan sebagainya. Tapi kalau dengan kadar dan jumlah yang sedikit, percikan dan sebagainya, itu tidaklah boleh maksudnya termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Jadi itu berkaitan dengan kenajisan arak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk waktu Isya. Saya kira cukup sekadar itu dahulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Kemudian nanti kita akan bincang kalau kita duduk dalam majlis yang ada dihidangkan arak, kita beli arak, ataupun kita menjual arak, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan arak, macam mana kedudukannya, insyaAllah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna